Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah. Qala Allah ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Sadaqallahul azim. Yang bahagia Al-Fadhil Imam, kasihi pengusi dan seluruh jawatan kuasa surau Tsunami ini. Yang bahagia kekanda kita Pak Li ataupun Long Saad dan seluruh para sahabat, para pimpinan masyarakat, para tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita melapaskan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 7 Syawal. Hari ini sudah pun 7 Syawal. Jadi saudara-saudara dan juga sahabat kalian, kita berada di bulan Syawal ini sudah tentulah tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Sebab bulan yang penuh dengan kebaikan, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian, Syawal ini adalah, ia juga merupakan bulan yang penuh dengan kesedihan. Karena bukan saja Rasulullah dilahirkan di bulan Syawal, tapi ia juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal, saudara-saudara kalian. Jadi saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian, apa maksud ayat yang saya baca dalam mukadimah tadi? Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah, iaitu Allah Subhanahu wa taala lah yang mengutuskan rasulnya ataupun nabinya bil huda, yang membawa agama, iaitu bil huda, yang membawa petunjuk kepada kita. Maksudnya membawa Al-Quran kepada kita. Wa dinil haq, dan membawa agama yang sebenarnya. Liyuzhirahu ala dini kullih, serta dimenangkan ke atas agama-agama yang lain. Jadi saudara-saudara dan juga sahabat kalian, Allah Subhanahu wa taala dia mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara dan juga sahabat kalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, saudara-saudara kalian, dia merupakan manusia yang paling sempurna bila dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling sempurna, tidak ada cacat celanya, tidak ada cacat celanya terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akmal khalqillah, manusia yang paling sempurna yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuh badan dia yang handsome, lawa, segak. Hang tengoklah sudut mana pun, tengoklah sudut mana pun, saudara-saudara kalian. Di kalangan sahabat, Abdurrahman bin Auf, orang handsome tahu, orang segak, orang kaya, orang hartawan. Tapi kalau tengok dia duduk bersama dengan majlis Rasulullah, tengok kok mana pun, Rasulullah itu lebih segak, saudara-saudara. Sayyidina Umar di antara sahabat yang tinggi, badan dia besar, gagah, hampir 7 kaki, saudara-saudara sekalian. 6 kaki lebih, hampir 7 kaki. Tapi kalau duduk dalam ramai-ramai, dalam majlis saudara-saudara sekalian, Rasulullah itu lebih tinggi. Masya Allah.
Jadi sebab itulah saudara-saudara dan juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala percakapan dia, perbuatan dia, tingkah laku dia, tidur, bangun, makan, minum dia ditulis saudara-saudara sekalian. Ni banyak bulan Rabiul Awal buat daurah Syama'il Muhammadiyah, cerita tentang keagungan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudara sekalian. Rasulullah dia bercakap, dia hafal, yang dia bercakap tu ditulis. Saya bercakap, siapa nak tulis? Siapa tulis? Dia bercakap tu, dia hafal saudara-saudara sekalian. Abdullah bin Mubarak tadi, yang dia hafal 400,000 hadis. Ni sultan, pemimpin utama di kalangan ahli-ahli hadis ni, 400,000. Masya Allah. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, hamba tak banyak. Begitu juga kata imam kita Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad Idris Asy-Syafi'i, dia kata hamba tak banyak. Hamba ni 200 ya. 200 ya, tak banyak. Kita hafal hadis 40. Matan Arba'in. Aku tak tahu dia. Allah. Ada kita hadis. Ya. Yang ada majalah Mangga, URTB. Ya. Allah, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Jadi percakapan Nabi itu ditulis saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Apa lagi? Kanan nas ahsanun nasi khuluqa. Di kalangan manusia ni, di kalangan manusia dia merupakan manusia yang terbaik. Dalam hadis yang lain Rasulullah sebut, ana sayyid, aku ni pemimpin fi dunia wal akhirah, sama ada di dunia dan juga di akhirat, sama ada ketika dia hidup ataupun ketika dia mati, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Baiklah saudara-saudara dan juga sahabat kalian, paling kurangnya nak melahirkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, nak melahirkan kecintaan kita saudara-saudara sekalian. Zaman Rasulullah tak buat hari jadi, majlis pertabalan dia jauh sekali nak bagi pingat, bagi itu, bagi ini. Zaman kerajaan Fatimiyah tu yang mendirikan Al-Azhar University 300 tahun. Ini zaman Imam Syafi'i saudara sekalian. Kerajaan Fatimah ni panggil para ulama, ceramah, cerita balik tentang keagungan Rasulullah. Bila lama dia kau lupa. Itu tahun 300 Hijrah Masihi saudara-saudara sekalian. Pada tahun 580 di Ibran, wilayah utara Syria lah ni, yang jadi gubernur tu Muzaffaruddin nama dia. Muzaffaruddin. Dia buat majlis, ataupun kita kata hari ni carnival ke, pesta ke, cinta Nabi saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Kanak-kanak ni kita buat tandingan melukis kanak-kanak. Hak budak-budak muda ni, kanak-kanak ni, dia cerita Hasan, cerita Husin, cerita Abdullah bin Zubair, Anas bin Malik, Usamah bin Zaid. Ini masa Rasulullah, sahabat di kalangan kanak-kanak. Cerita balik di kalangan kanak-kanak ni. Hak muda-muda ni, dia buat, bukan dia buat pertandingan motocross. Dah. Pertandingan lawan kuda, lawan unta. Dia cerita Sayyidina Jabir, ni pahlawan-pahlawan ni. Mus'ab bin Umair, sedang-sedang. Cerita kehebatan Khalid bin Walid. Allah. Abdullah bin Rawahah, sedang-sedang. Itu di kalangan pemuda-pemuda. Di kalangan ulama, cendekiawan, cerdik pandai, dia buat pertandingan pidato, pertandingan syarahan,
pertandingan menulis puisi, sajak-sajak saudara-saudara sekalian. 3 tahun berturut-turut dia buat. Tu kitab Berzanji tu, Syekh Al-Husain Al-Qasim Al-Ja'far Al-Berzanji tu. Kita orang Kedah lah tak Berzanji dah, tak Mahaban dah. Di Selangor ni, di Johor sedap sekali. Bulan Rabiul Awal, bulan Maulud ni, kita lepas mayang astagfirullahalazim, astagfirullah. Depa lepas mayang marhaban, ya marhaban. Kunuri ni saja-saja. Kunuri ya marhaban. Saudara-saudara sekalian. Itu Johor, budaya depa. Baiklah saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Itu tahun 583. Yang jadi pemimpin khalifah ialah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Terkenal Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya dia dia tengok kebaikan, boleh himpun orang, boleh menjedarkan orang, naik semangat orang. Dia buat di pangkat negara, di Masjid Lama Kota Damsi. Dia panggil Datuk Imam. Lah boleh buat poster, boleh SMS. Dulu alat tak ada, dia panggil Tok Imam. Apa peranan imam? 2-3 kali Jumaat, misi imam-imam ni mesti tiup, mesti kerahkan rakyat keluar ke perhimpunan ni Maulid Perdana saudara sekalian. Puluhan ribu yang hadir di Kota Damsi, melimpah. Dia pindah buat di Stadium Lama Kota Damsi. Sekarang masih ada lagi batu-batu sejarah di Stadium Lama. Puluhan ribu manusia. Dia sendiri memberi ucapan yang cukup bersemangat. Ulama-ulama, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Allah. Akhirnya ditiupkan roh saudara-saudara kalian. Dan disitulah bermulanya perarakan. Belarak. Dia bukan belarak daripada taman ke taman, masjid ke sekolah, sekolah ke masjid, saudara-saudara kalian. Dia belarak ke mana? Ke Baitul Maqdis. Masya Allah. Berhari, bermalam, berminggu, berbulan. Belarak ni. Kita kalau tak belarak, tak sunnah lah. Tak belarak, tak jadi isu lah. Dia belarak ni ke mana? Ke Baitul Maqdis. Allah. Banyak yang gugur. Tinggal di sekitar belasan ribu saja saudara-saudara kalian. Akhirnya sejarah perarakan itu tahun 583 dia berjaya membebaskan kota Baitul Maqdis. Nasrum minallah wa fathun qarib. Diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun belarak juga. Aurat ke mana? Sanggui tu dia. Sanggui. Pakai kain belah-belah. Masya-Allah. Lembu habis 2-3 ekor. Makan saudara-saudara sekalian. Wa Islamah. Di mana Islam? Bukan nak boleh tawan. Satu wilayah. Wilayah kita pula. Allah, boleh kat bangsa lain, boleh kat orang lain, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Wa'iyazbillah min zalik. Baiklah saudara-saudara dan juga sahabat kalian, itu sejarah dia saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Allah. Jadi tujuan kita paling kurangnya nak melahirkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semalam saya cerita dalam peristiwa Badar, saudara kalian. Hari ini saya nak cerita tentang Sayyidina Bilal. Kenal Bilal? Saudara sekalian. Bilal ni asal seorang hamba. Dia dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Allah. Sesudah dia berhijrah, dia menjadi muazzin. Dia tak pernah berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ringkasnya. Bila hari kewafatan yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Osman, saudara-saudara sekalian,
Mereka berada di Saqifah Bani Sa'adah. Buat tahlil situ kan? Dah bincang siapa nak jadi ketua negara. Baiklah. Yang urus jasad Rasulullah ni, padahal Abu Bakar tu pak mentua dia, Umar tu pak mentua dia, Sayyidina Osman tu menantu dia. Kita kalau menantu kita mati balik subuh pun tak main dah. Bukan nak dengar ceramah. Tapi dia berbincang siapa nak jadi khalifah ni, ketua negara. Yang urus jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abbas, Sayyidina Ali. Baiklah, Bilal ni tukang korek liang. Dia tukang korek liang. Bila dia selesai semayang apa semua, jasad Rasulullah nak masuk ke dalam lubang liang ni. Ali kata turun. Dia ni duduk teriak, turun. Dia tak mau turun. Sebab dia tak mau masuk jasad Rasulullah ni. Allah, sedang. Akhirnya Sayyidina Ali yang turun. Sayyidina Abbas suar jasad. Lepas tu nak kambuh, dia tak mau kambuh. Tak mau kambuh. Akhirnya Sayyidina Ali, sahabat-sahabat yang lain kambuh. Sudah. Lepas selesai kambuh, dia merebahkan badan dia, tidur menerap di atas liang lahat itulah. Bukan sehari dua, berhari bermalam. Bila masuk waktu, Abu Bakar kata Bilal, azan Bilal. Dia naik azan, sebut saja dalam keadaan teriak, sengam. Abdullah Umi Maktum sambung, Abdullah bin Mas'ud sambung azan dia, sudah. Sampai berhari berminggu. Kita biasa tengok gambar apa nama tu, cerita Laila Majnun Bali, Nurdin Ahmad. Nurdin Ahmad. Dia Samsudin. Hak perempuan tu nama apa kalau? Normalia kan, Normaliah kan? Lama tak tengok. Khusud Qasai. Itu percintaan, saudara sekalian. Bila ni sampai berhari bermalam, tak peduli anak bini, macam itulah. Sayyidina Abu Bakar kata Bilal, kamu ada anak, kamu ada isteri, hak mati itu matilah. Hak hidup ni kena bekerja, kena beramal. Akhirnya Muaz ni jadi Muaz bin Jabal, dia jadi gubernur di Yaman. Muaz tawar pekerjaan kepada dia. Dia pergilah ke Yaman. Pergi ke Yaman. Tahun yang pertama Rabiul Awal. Okey. Masuk tahun yang kedua Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal ni ada riwayat mengatakan 10 Rabiul Awal. Saudara-saudara sekalian. Dia bermimpi. Mimpi dia itu didatangi oleh Rasulullah SAW. Mimpi Rasulullah datang. Assalamualaikum Bilal. Rasulullah bagi salam. Bilal, kamu duduk di mana Bilal? Allah. Bilal kata, ana di Sana'a. Kamu buat apa Bilal? Aku mengajar, aku mengembangkan agamamu di sini. Lama perbualan itu. Akhirnya Rasulullah kata, Bilal, aku rindu padamu Bilal. Ringkasnya, Bilal bila dia sedang, dia bangun, dia siapkan kain baju dia. Subuh pergi ke masjid. Lepas solat subuh dia bagi tahu kepada makmum. Dia kata, selamat tinggal. Semalam aku bermimpi Rasulullah datang. Jadi dia pun selamat tinggal. Balik ke Madinah lah. Waktu tu ni datang ni tak ada lagi kan alat. Tapi pedagang-pedagang daripada Sana'ah ke Mekah, ke Yasrib, ke Syam bawa berita kepulangan Bilal. Sayyidina Abu Bakar buat persiapan ni menyambut Bilal ni. Bilal bila hampir nak sampai ke kota Madinah, tu pintu gerbang, dia speak, dia lari. Orang sambut dia dengan talal badru alaina. Dia speak terus ke makam Rasulullah dalam keadaan teriak tangis.
teriak dia. Akhirnya bila hampir dengan waktu zuhur, Sayyidina Abu Bakar mari ke masjid. Dia pun sambut Bilal. Dia kata, Bilal, azan Bilal, azan. Bilal kata, aku tak boleh azan kalau aku azan aku teriak. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, dibaca ayat tu. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Bilal, taat kepada Allah. Ya, naam. Bilal, taat kepada Rasul. Naam. Bilal, aku ni ulil amri tau. Aku ni khalifah. Taat kepada aku. Yang aku suruh ni perkara makruh. Sebab itulah tak heran. Aku bukan rakyat tau. Aku yang berhormat tau. Abu Bakar, dia tak pernah sebut kata dia tu ulil amri. Hari mereka putus dalam syura, hari istihad dia sebagai khalifah, Sayyidina Abu Umar yang memperkenalkan, yang sebut nama dia, keputusan, minta bai'ah kepada dia kerana memilih dia sebagai ulil amri. Tapi hari itu dia baca ayat tu. Bilal, aku ulil amri tau. Taat kepada aku. Ini perkara makruf. Bilal melakukan azan zuhur itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad SAW. Menangis dia, teriak dia. Allah, sahabat lain sambung. Lepas zuhur majlis meraihkan dia, raihkan Bilal. Majlis meraihkan dia. Hampir dengan waktu asar, Husain datang, duduk sebelah kanan. Hasan datang, duduk sebelah kiri. Dia peluk Husain Hasan ni, debu-debu yang lekat ni, bila ni hitam, berdebu, mari jauh. Lekat ni di pipi, dia peluk. Orang Kedah kata dia gomoy. Bukan cakap peluk. Pak Li terpeluk. Saya tak apa kuat macam tu ya. Dia tak kira sop tak sop, dia tak nak kira. SOP ni tak nak kira. Ni peluk, tak apa. Hasan kata, pakcik, azan pakcik. Husain kata, pakcik, azan pakcik. Dia teringat bertahun-tahun, setiap kali masuk waktu Rasulullah kata, Bilal, azan Bilal. Dia tengok wajah Husain sebiji macam wajah Rasulullah. Azan Bilal, azan. Dia kata, kamu jangan panggil pakcik, kamu panggil Bilal. Azan Bilal. Bilal naik ke menara, dipimpin oleh Hasan dan juga Husain, saudara-saudara sekalian. Diikuti oleh Abu Bakar, ahli sirah, Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, saudara sekalian. Bila Bilal melakukan azan asar petang tu, Allah, tak pernah berlaku dalam sejarah. Yang cacat datang merangkak ke masjid, yang mengandung mengesat, yang buta meraba-raba, Allah, yang tua merangkak ke masjid. Hatta unta, biri-biri, kal, Allah, berlari ke masjid. Allah, dalam keadaan teriak tangis, saudara-saudara sekalian. Mereka merasakan Rasulullah SAW itu hidup kembali. Allah, inilah yang disebut la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang itu selagi mana seorang itu dia tidak mencintai Rasulullah, mengatasi anaknya, isterinya, wa nasi ajma'in, seluruh manusia, saudara-saudara sekalian. Allah. Selepas itu Bilal berhijrah ke Syam, sehinggalah dia wafat, dia mati, kubur dia di Syam, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Banyak kisah-kisah kecintaan mereka, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Kita pun sebut kita cinta Nabi. Kita sebut kita cinta Nabi, buat majlis cinta Nabi, saudara-saudara kalian. Saudara-saudara sekalian, bahasa Jawi itu bahasa kita, bahasa jiwa bangsa. Bahasa kita dipermainkan. Bantah Jawi, saudara-saudara sekalian.
Ha? Kita buat report, tanda tangan, buat report bantah. Kemudian bangsa kita bangsa Melayu, saudara-saudara. Orang mengatakan ini bangsa pendatang, bahasa malah orang Melayu, kata dia. Allah, kita marah. Raja-raja kita dihina, dicaci, dilukis ke kartun. Allah, dipermainkan agung itu. Allah, saudara-saudara. Persatuan prajurit, persatuan polis, bantah, repot polis, buat himpunan. Baik, tetapi saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah dilukis kali kartun. Allah, dipermainkan, dilukis gambar Aisyah, apa semua gambar Rasulullah. Kita tak gamak nak tengok, nak sebut, saudara-saudara. Syariat Nabi dipermainkan, saudara-saudara. Kita tak terasa apa. Tak terasa apa, saudara-saudara. Di mana domer hati kecil kita, saudara-saudara, dan juga sahabat-sahabat. Lihat. Almarhum guru saya, Al-Syahid Ustaz Ibrahim Libya, dia kata orang Melayu khususnya umat Islam ni, saudara-saudara sekalian, dia mati akal. Tak ada akal. Mati akal ni dia tak boleh fikir apa lagi. Yang kedua, dia mati pucuk kat dong. Ustaz Ibrahim kata, sebelum subuh, sebelum kita bangun, awang kita bangun dulu. Sebelum kita bangun, awang kita bangun dulu. Tapi kalau lepas subuh, kita duduk sila. Kalau kita tidur, awang kita akan mati pucuk. Ustaz Ibrahim kata tu bukan dia melawak. Saya sebut tu, saya ceramah kat doktor-doktor di hospital Kuala Lumpur. Doktor-doktor pakar ni, dia kata betul Ustaz. Betul kat lu. Jadi jangan tidur. Kalau tidur mati pucuk. Kak Long pun senyum. Baiklah, Ustaz Ibrahim kata mati rasa. Mati rasa ni dia tak terasa apa. Allah. Orang di Pakistan, no way. Ini negeri orang putih. Dia putuskan diplomatik. Saudara-saudara sekalian. Yang hina tu, akhbar tu daripada Belanda. Dia putuskan diplomatik. Saudara-saudara sekalian. Dia pulau tu, susu. Dia import susu. Dia tak nak beli susu, saudara-saudara sekalian. Masya Allah. Baiklah saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Kuih 7 dah? 7 dah? Sikit lagi. Lain kali kita main sambung pula. Sambung sikit ni. Baiklah. Tujuan apa yang Allah Ta'ala hantar Nabi? Tujuan apa? Kita fikir. Saya pergi ceramah kat orang asli Pak Li di Banding. Tu kita nak pergi Kelantan tu, Tasik itu naik bot masuk dalam. Sampai petang jalan kaki, letih tersepuk sekarang lah. 7 kilometer berjalan kaki dalam hutan. Tak apa. Orang asli ni dia ra'i tu guru. Tidur atas bangsai dia, dangang dia. Atas bangsai dia. Pukul 11, pukul 12 jaga. Tidur dengan Tok Batin. Tanya ni anak-anak cucu hang bini dia tak dapat tidur di luar. Tak apa. Ringkasnya. Mangkit pagi pukul 5 kita mangkit dah. Tidur atas pokok. Hak jantan tak apa, hak tina. Tidur atas pokok. Pagi hak jantan-jantan pakat keluar kerja. Tinggal hak tina. Tok Batin taruh kenai diri. Hak duduk keliling dia ni semua tina-tina belakang. Hak tua, hak muda, hak tua ni melebek sampai tanpa ni. Tok Batin tu 80 lah balik. Tapi kuat harga bukit ni baiklah. Kenal diri. Dia sebutlah aku Petai bin Serai. Dia nama Petai bin Serai. Dia kenal lah, ni bini aku, 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 ni bini aku. Semua tu bini dia belakang. Hai, hebat Tok Batin ni.
Pak Li pun dekat 2 ya. Ni berbelah. Ya, maksud dia apa dia? Dia tak sampai wahyu. Bini dia. Anak dia bini dia, cucu dia pun bini dia. Dia macam bapa ayam. Dia bila dia berkukuh kan? Semua hak dia belakang saudara-saudara. Sebab dia tidak sampai ajaran Islam. Kita hak sampai pun sumbang mahram, saudara-saudara. Sumbang mahram. Tengok dalam surah Abang baru ni dipaham. Tok Wan tu dia pelekoh 3 orang cucu dia. Seorang tu sampai melahirkan anak. Hak umur 18 tu beranak. Hak 9 tahun tu 3 orang cucu dia belah, 3 orang dia perang. Ini jenis tak mau ikut wahyu, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Baiklah, tujuan apa yang Allah Ta'ala hantar Nabi?